Hukum hakam berkaitan dengan sumpah. Bukan sumpah seranah, tapi sumpah, bersumpah. Hukum hakam berkaitan dengan sumpah serta wal ila dan juga ila. Ila pun sejenis sumpah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Yang dihormati ahli jawatan kuasa Masjid Al-Falah, terutamanya imam dan Bilal kita pada malam ni, serta hadirin dan hadirat yang hadir pada malam ni. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala setelah sejak sekian lama lah kuliah saya tertangguh. Saya rasa lebih 5 bulan tak hadir, atas sebab-sebab yang memang tak dapat dielakkan. Yalah, sebab tak dapat elak ni biasalah. Tapi ini kebetulan dia berturutan. Bermula daripada Ramadan. Saya ingat lagi sebelum Ramadan saya masih hadir lagi. Tapi sejak daripada Ramadan, lepas tu Syawal Syawal pun tak ada. Ramadan dan Syawal memanglah belum mula kuliah lagi. Tapi lepas daripada lepas raya tu, umrah pula, pergi mengerjakan umrah. Dan bulan selepas tu, yang sepatutnya saya boleh hadir, saya tak dapat hadir. Disebabkan pada waktu tu saya dah dalam perjalanan lah. Tapi waktu tu hujan lebat dan ada banjir lah, banjir kilat di pertengahan jalan. Tak dapat hadir juga. Dan pada bulan lepas pun tak dapat hadir sebab kebetulan kuliah saya pada hari raya Aidiladha pula. Jadi memang dia berturutan lah. Situasi yang tak dapat dielakkan tapi berturutan. Saya rasa lebih, ni kali pertama lah saya tak dapat hadir tu dalam tempoh yang begitu lama. Jadi saya minta maaf lah. Penjelasan saya tu sebagai mungkin ada yang takut, ada yang salah faham. Lama ustaz tak datang, culas ke apa. Okey, jadi pada malam ni kita akan sambung. Tapi saya akan ulang balik lah bab yang telah kita tinggalkan pada pertemuan yang lepas, iaitu ahkamul halif wal ila'i min zaujah. Hukum hakam berkaitan dengan sumpah. Bukan sumpah seranah, tapi sumpah, bersumpah. Hukum hakam berkaitan dengan sumpah serta wal ila dan juga ila. Ila pun sejenis sumpah juga. Tapi sumpah apa? Sumpah meninggalkan isteri. Meninggalkan isteri, maksudnya biarkan dia tak gantung, tak bertali. Itu pun sejenis sumpah juga. Jadi telah kita jelaskan, tapi tak habis lah. Pada pertemuan lepas, nak tak nak kena ulang jugalah. Sebab ia dah begitu lama ditinggalkan. Iaitu firman Allah SWT dalam suratul Baqarah ayat 224 sehingga 227. Ada 4 ayat yang mana Allah SWT telah berfirman, وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in azamu at-talaqa fa innallaha sami'un 'alim. Sadaqallahul azim. Okey. Jadi hukum hakam berkaitan dengan sumpah dan ilah ni adalah suatu yang perlu juga kita ketahui, sekalipun dia bukanlah dia berkait dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap hari. Tapi kita mungkin di antara kita pernah bersumpah. Pernah tak di antara kita pernah bersumpah, saya bersumpah saya takkan buat lagi. Bersumpah depan bini contohlah. Bulan depan abang takkan ulang kesilapan yang sama lagi. Tapi itu berulang. Pernah tak kita dalam hidup ni 30 tahun, 40 tahun ataupun masa kita zaman muda-muda dulu, zaman muda remaja, yang mana pernah kita buat kesilapan, berjanji takkan buat tapi akhirnya buat juga. Ataupun ilah, sumpah di mana meninggalkan isteri dalam tempoh tertentu. Sedangkan meninggalkan isteri dalam tempoh tertentu ni ada hukum hakam berkaitan dengan perkara tersebut. Pernah tak kita tinggalkan isteri tempoh yang lama? Mungkin kerja offshore ke, PJJ ke, perhubungan jarak jauh. Tahu tak kita bahawa ada hukum sebenarnya berkaitan dengan perkara tersebut. Dia reda tak reda tu lain cerita, tapi perlu kita tahu supaya kita ambil ihtimam lah bahawa bukan semua benda kita boleh ambil mudah. Agar kita sama ada suami maupun isteri, tapi terutama bagi suami, tidak menganggapkan sumpah-sumpah ataupun janji-janji yang kita taburkan, yang kita ucapkan, bukanlah perkara yang perlu diambil remeh. Jadi kita masuk dulu pada ayat suratul Baqarah 224. Allah SWT telah berfirman, wala taj'alullaha urdatan liaymanikum, dan janganlah kamu wala taj'alullah, dan janganlah kamu menjadikan Allah, janganlah kamu menjadikan Allah, jadikan Allah urdah. Urdah ni maksudnya benteng ataupun penghalang. Janganlah kamu menjadikan Allah ni sebagai penghalang. Yang dimaksudkan Allah di sini adalah nama Allah. Jadi maksud di sini adalah wala taj'alullaha urdatan li aymanikum. Janganlah kamu menjadikan nama Allah ni sebagai benteng di dalam kamu bersumpah, li aymanikum. Tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Yang mana menghalang kamu tabarru, melakukan kebaikan, wa tattaqu, dan melakukan ketakwaan, wa tuslihu, dan melakukan islah ataupun mendamaikan bainan nas, di antara manusia. Wallahu sami'un alim. Dan Allah itu sami', Allah itu sentiasa mendengar, alim, dan lagi sentiasa mengetahui. Jadi disebutkan dalam tafsir, wala taj'alullaha urdah, janganlah kamu menjadikan nama Allah ni sebagai penghalang. Yang dimaksudkan di sini, kata Imam dalam kalangan mufassirin, urdah di sini adalah penghalang ataupun benteng. Yang mana dimaksud dalam satu urdah, jarang kita gunakan perkataan urd. Urd ni dalam bahasa Arab, di contohnya disebutkan i'tarada fulanan telah menghalang si fulan daripada si fulan. Menghalang ni maksudnya membentengi ataupun menghindar
menghindari sesuatu yang lain daripada datang. Jadi disebut sini, jangan kamu jadikan nama Allah ni, guna nama Allah untuk menjadi penghalang. Penghalang antabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Dalam kamu nak melakukan kebaikan, dalam kamu nak melakukan perkara-perkara ketakwaan, jadikan nama Allah ni, maksudnya gunakan nama Allah ni, gunakan di dalam sumpah. Bukanlah maksud guna nama Allah ni maksudnya kita menyebut-nyebutnya di dalam zikir, bukan. Tapi li aimanikum, dalam sumpah. Kerana apa? Kerana nama Allah ni eksklusif. Lafzul jalalah, lafaz yang tinggi, lafaz yang tertinggi, lafzul jalalah. Nama Allah ni eksklusif. Seolah-olah tidak ada ta'zim kepada Allah. Kata Imam Al-Jassas, Abu Bakar Al-Jassas, mengatakan bahawa sekalipun sumpahnya itu betul ataupun batil, benar maupun batil, betul ataupun salah, tapi jangan sesekali menggunakan nama Allah. Maksud jangan sini bukanlah maksud haram terus, bukanlah maksud dilarang terus kita guna nama Allah apabila bersumpah, tapi jangan sekali kita ni memperbanyakkan sumpah, memperbanyakkan, bermudah-mudah dalam nak bersumpah. Sebab kata Imam Al-Jassas lagi, bahawa tindakan kita banyak bersumpah dalam banyak hal, tak kira lah perkara yang benar maupun batil, menunjukkan sikap terlalu berani terhadap Allah SWT. Berani. Menunjukkan kita ni nampak tegar dalam mempergunakan nama Tuhan kita sendiri dalam setiap perbuatan kita, tak kira lah benda baik ataupun tidak. Tapi yang disebut sini lebih-lebih lagi antabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas, dalam perkara kebaikan. Dalam perkara kebaikan. Sebab itulah disebutkan bahawa dalam satu hadis, riwayat dalam satu hadis dalam Syama'il Muhammadiyah, dan juga ada dalam riwayat Tirmizi, disebutkan bahawa seorang sahabat apabila seorang lelaki tak nak makan satu makanan yang telah dihidangkan di hadapan mereka, dihidangkan satu makanan, maka lelaki ni cakap tak nak makan. Aku telah bersumpah, sumpah ni dengan nama Allah, aku bersumpah aku tak akan makan benda ni, tak akan makan benda ni. Maka kata Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Nabi SAW, dia kata, kenapa kamu bersumpah untuk perkara yang tidak, kata perkara yang baik, dalam perkara yang kata diharuskan dalam agama. Kenapa kamu bersumpah untuk benda yang tak datangkan manfaat kepada kamu? Sesungguhnya aku sendiri melihat Nabi SAW makan makanan ni, iaitu yang waktu tu dikatakan waktu tu ayam. Kata lelaki ni, sebab aku tengok binatang ni dia makan benda-benda kotor. Biasalah ayam kan, makan dedak, makan benda-benda bangkai. Aku makan benda-benda, dia makan benda-benda kotor, jadi aku bersumpah demi Allah aku tak akan makan lagi. Jadi lantas Abu Musa Al-Asy'ari menyuruh lelaki tu makan juga, paksa dia makan juga, dan menyuruh dia bayar kafarah dia. Jadi disebut di sini bahawa kita tak perlu bersumpah, tidak perlu memperbanyakkan sumpah. Tak kira lah benda tu betul sekalipun, benda tu tak salah. Salah ke kalau orang tu suka hati dia lah. Kita boleh cakap suka hati dia lah kalau dia dah tak nak makan benda tu. Tapi tak perlu sampai bersumpah. Poin dia tak nak makan, mungkin ada orang tak suka makan ayam, ada orang tak suka makan daging, tu tak apa. Tapi perlukah sampai bersumpah? Itu persoalan di situ. Kerana memperbanyakkan sumpah itu, ibarat kita ni berani terhadap Allah SWT. Jadi orang Arab ni memang biasa memang menggunakan sumpah dalam nak menguatkan statement mereka ni. Biasa. Guna sumpah ni nak menguatkan sebagai takkid. Dan kebetulan, bukan kebetulan lah, memang telah ditakdirkan bahawa Al-Quran tu sendiri turun dalam tata bahasa Arab. Jadi sebab itulah kita melihat
penggunaan bahasa Arab ni dalam Al-Quran ni antara seni-seni yang digunakan adalah sumpah. Antara bentuk-bentuk sumpah dalam Quran, Allah sendiri bersumpah. Allah sendiri bersumpah. Antaranya dalam surah Duha, Wad-Duha. Dalam surah Al-Fajr, Wal-Fajr. dalam surah Sad, Sad. Wal Qur'ani Dzikr. Demi Al-Quran. Dzikr. Dan juga peringatan. Yang mengandungi peringatan. Jadi Al-Quran tu sendiri menunjukkan gaya bahasa, tata bahasa Arab. Jadi kita kena terima sumpah ni adalah satu budaya dalam bahasa Arab. Salah satu gaya bahasa dalam bahasa Arab. Lepas tu kalau kita dulu ada pernah ditimbulkan satu isu lah. Ada orang kata, kenapa kita bila nak berdoa je pada Allah SWT kita sebut aku. Ya Allah, terimalah taubatku. Kenapa kita sebut aku? Kan kurang ajar bunyi dia. Kan kurang ajar, kan biadab. Kita dengan orang lain kita saya, tapi dengan Allah kita aku. Jadi itu salah tu, dia kata. Salah dalam berdoa, biadab. Tu antara satu contoh lah ketidakfahamannya penggunaan gaya bahasa dalam bahasa Arab. Mestilah gaya bahasa ni ada beza. Gaya bahasa Arab dengan Melayu tak sama. Yang mana aku ni dalam bahasa Arab tak semesti membawa maksud biadab. Penggunaan aku. Kalau perkataan ana tu, boleh diterjemahkan saya, boleh diterjemahkan aku, tak ada masalah. Tak ada ana ni biadab, ana macam ni baik pula bunyi dia, sopan. Tak, sama sahaja. Jadi kita dalam nak memahami Al-Quran ni mesti dalam tata bahasa Arab. Bukan Melayu. Samalah kalau kita berdoa. Jadi tak ada salahnya sebenarnya. Kita berdoa, ya Allah ampunilah dosa saya, dosa aku. Tak wajib pun kalau kita nak ganti, ya Allah ampuni dosa saya. Tak wajib. Kalau nak berdoa dengan guna bahasa saya tak apa. Tapi tak perlulah kita kata salah tu. Itu tak betul lah. Tak ada isu pun tapi jadi isu. Jadi dia sumpah ni adalah salah satu gaya bahasanya. Dalam nak menguatkan firman-firman Allah SWT. Jadi orang Arab bila nak menguatkan sesuatu mereka bersumpah. Cuma masalahnya mereka ni terlalu banyak bersumpah. Bersumpah tu salah satu gaya bahasa. Tapi bila dah sikit-sikit bersumpah, sikit-sikit wallahi, sikit-sikit wabillahi, tak kira dalam bahasa dalam apa gaya apa gaya bahasa sekalipun, tak kisahlah bersumpah tu dalam bahasa Melayu demi Allah, ataupun dalam bahasa Arab, ataupun dalam bahasa Tamil ke, tak kisah dalam bahasa apa pun, asalkan dia merujuk pada Allah Taala, maka itu adalah sumpah. Antabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Daripada kamu nak buat baik dan melakukan hal-hal ketakwaan dan mendamaikan di antara manusia. Jadi jangan kita jadikan sumpah kita ni penyebab kita tak boleh buat benda baik. Contohlah. Contoh bersumpah tak nak makan nasi ataupun tak nak makan ayam dalam kisah tadi. Ataupun tak nak makan, saya sumpah demi Allah saya tak nak makan nasi. Tak nak makan nasi itu suka hatilah, tapi tak perlu sampai bersumpah. Tak perlu sampai bersumpah. Kerana kenapa kita begitu berani nak mengucapkan sumpah tu? Sekali pun memang kita takkan langgar sumpah tu. Memang kita takkan makan nasi tu sekali pun. Tapi kenapa perlu? Perlu kita mengucapkannya. Sebab itu adalah ibarat kita menjual nama Allah SWT. Kita terlalu berani menggunakan nama Allah SWT. Bersumpah, saya takkan kahwin lagi. Contohlah, bini meninggal kan. Umur 30, bini meninggal. Lepas tu cintanya kat isteri dia, saya sumpah, saya takkan kahwin lagi. Bersumpah. Tu bila dah umur 50, tak nak kahwin, dia umur 50, terkenan pula. Terkenan, alamak macam mana dengan sumpah saya ni? Adakah perlu dibayar? Waktu tu lah baru nak fikir macam mana nak tebus balik sumpah tu.
Dia fikir macam mana tebus, tapi dia tak fikir masa dia ucapkan dulu. Dia ucapkan untuk benda yang halal. Asalnya halal untuk dia. Jadi tak perlu lah. Tak perlu kita mengucapkan sesuatu yang tidak kata dituntut untuk kita bersumpah. La yu'akhizukumullahu billaghwi fi aymanikum. Kita tak ambil banyak tafsiran lah sebab kita dah ada sentuh sebelum ni. La yu'akhizukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. La yu'akhizukumullah. Allah tidak menganggap. Allah tidak menganggap kamu kamu ni sebagai bersalah. La yu'akhizukumullahu billaghwi, dengan sumpah kamu tu. Kerana apa? Billaghwi fi aymanikum. Yang mana dengan tidak billaghwi ni maksudnya tidak menganggap aymanikum ni, sumpah kamu ni sebagai satu kesalahan. Jadi permasalahan lah. Macam mana orang yang suka sangat, orang yang jenis terlalu mudah sangat bersumpah. Contohnya sikit-sikit wallahi, sikit-sikit wallahi, kan? Macam kita jual beli dengan orang Arab, kan? Siapa yang pernah pergi Mesir ke, pernah pergi Saudi, jual beli kadang dia sebut wallahi, wallahi, padahal dia buat benda yang menipu ataupun dia salah. Ni contoh je. Dia salah tapi dia sebut wallahi. Macam mana hal keadaannya orang macam ni? Setiap masa dia terlalu mudah untuk menyebut nama Allah SWT. Jadi itu ada hukum dia. Yang mana Imam Fakhr Razi mengatakan bahawa ada setengah golongan yang mana mulut dia terlalu mudah, ataupun kita sebut, dalam bahasa Inggeris sebut lip service. So terlalu mudah untuk menuturkan kata-kata. Sebab terlalu biasa, dah jadi kebiasaan, sehingga kan nama Allah tu dia dah tak meninggalkan bekas daripada hati dia. Dia sebut wallahi tapi bukan pada hati. Bukan pada hati, dia sebut wallahi tapi tak masuk pada hati. Apa hal keadaan dengan orang macam ni? Terlalu mudah. Yang mana asalnya kita ni diperintahkan untuk memperkecilkan sumpah. Memperkecilkan sumpah ni maksudnya menyedikitkan sumpah. Jarang-jarang ataupun elakkan untuk bersumpah sedaya upaya. Ni yang dituntut. Ni yang dituntut. Kerana Allah mencela orang yang banyak sumpah. Allah cela. Orang yang suka sumpah ni Allah cela. Jadi kita yang dituntut adalah kita elak. Kerana menyedikitkan sumpah ni adalah bukti ketakwaan. Bukti ketakwaan. Yang mana disebutkan macam mana orang yang tak nak mengelak untuk bersumpah ni dikaitkan dengan takwa. Kerana apa? Kerana apabila dia mengelak untuk mempergunakan sesuatu yang agung, sesuatu yang maha mulia, untuk membuktikan kebenarannya, maka dia sebenarnya yakin bahawa Allah ni, kerana dia yakin bahawa dalam dunia ni ada sesuatu yang dapat dia buktikan selain daripada nama Allah SWT, selain daripada menggunakan nama Allah SWT. Dia tak ragu-ragu lagi, dia boleh membuktikan sesuatu tanpa dia mempergunakan nama Allah SWT. Maka ini adalah menunjukkan bukti ketakwaan diri seseorang tu. Jadi ni asalnya begitu. Kita dituntut untuk tak memperbanyakkan sumpah. Tapi macam mana orang yang terlalu biasa untuk sumpah, dah terbiasa sampai dah tak boleh nak elak. Jadi Imam Fakhr Razi mengatakan bahawa inilah yang dimaksudkan la yu'akhizukumullahu billaghwi. Allah tidak menganggapkan sumpah tidak menganggapkan sumpah kamu tu sebagai satu kesalahan. Billaghwi fi aymanikum. Anggapkan ianya lagha, mulgha. Anggap dia macam sia-sia, tak ada apa-apa. Fi aymanikum. Walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Tetapi yu'akhizukum, dia menganggap, yang ini Allah SWT anggap bima kasabat qulubukum, apabila sumpah tu memang terbit daripada hati.
Wallahu ghafurun halim. Dan Allah itu maha pengampun, lagi maha penyabar. Jadi apabila disebutkan billawi, lagad, ulama tafsir mempunyai banyak penjelasan apa yang dimaksudkan dengan lagwun di sini. Betul, sebenarnya dia ada hukum yang berbeza berkenaan orang yang terlalu senang untuk bersumpah. Ada pandangan mengatakan lagwun dalam ayat ni membawa maksud buruk dan keji. Seperti mana firman Allah SWT dalam suratul Waqi'ah, la yasma'una fiha lagwa wa la ta'thima. Lagwa, la yasma'un. Kamu takkan, mereka tidak akan mendengar lagwun, kata-kata yang sia-sia. Jadi ada yang mengatakan bahawa lagwa dalam ayat ni juga mempunyai maksud yang sama seperti mana dalam suratul Waqi'ah. Ada juga yang memaksudkan lagwun di sini maksud kufur. Kata-kata yang kufur. Seperti mana firman Allah Ta'ala, wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang kafir itu berkata, mereka ni berkata, jangan kamu mendengar kata-kata Al-Quran dan tentanglah ia. Walghaw, ghaw sini maksudnya tentang. Jadi yang baru maksud lagwun dalam maksud yang kedua adalah kufur. Jadi ada setengah juga menafsirkan bahawa lagwun dalam ayat yang kita bacakan tadi adalah maksudnya kufur. Kata-kata yang kufur apabila kita bersumpah. Dan ada juga yang mengatakan bahawa ia membawa maksud kata-kata yang tidak berguna. Kata-kata yang tidak berguna seperti mana firman Allah yang lain, wallazina la yashhaduna zur wa iza marru bil lagwi marru kirama, dalam surah Al-Furqan. Jadi bahawa maksud di sini adalah tidak berguna, kata-kata yang tak ada nilai. Jadi mempunyai banyak tafsiran lah dalam kalangan ulama apa yang dimaksudkan lagwun. Jadi bila banyak tafsirannya dia membawa hukum yang berlainan. Lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kan dalam ayat yang ketiga, dalam ayat 226, ayat 3 bab ni. Lillazina yu'lun, orang-orang yang bersumpah. Kepada orang-orang yang bersumpah. Jadi masih lagi dalam bab sumpah, tapi dalam konteks yang lain. Yu'lun, mereka ni yu'lun, bersumpah min nisa'ihim, bersumpah untuk tidak mencampuri isteri-isteri mereka. Tak nak, orang kata tak nak bagi nafkah batin lah, zahir dan batin, buat tak tahu. Ataupun bagi nafkah zahir tapi tak bagi nafkah batin. Orang-orang yang bersumpah untuk tidak yu'lun. Yu'lun di sini bawa maksud secara dari segi syaraknya membawa maksud bersumpah untuk tidak bersetubuh dengan isteri. Orang bersumpah untuk tak bersetubuh dengan isteri mereka ni, tarabbusu arba'ati ashhur, yang mana mereka ni diberi tempoh. Tarabbus ni maksudnya menunggu. Mereka boleh diberi tempoh menunggu arba'ati ashhur, selama 4 bulan. Selama 4 bulan. Boleh buat macam tu tak? Boleh. Boleh. Tapi atas sebab-sebab yang tertentu lah. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Dan setelah mana mereka kembali, fa in fa'u, apabila mereka kembali, sama ada kembali kepada isterinya ataupun kembali mencampurinya ataupun bersetubuh, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya
Allah tu maha pengampun lagi maha mengasihani. Wa in azamut talaq fa inna Allah sami'un alim. Dan sekiranya mereka berazam untuk sengaja untuk talak, memang mereka ni tinggalkan, memang mereka ni cakap macam tu, tinggalkan isteri mereka, tak nak layan dengan tujuan untuk cerai kan, fa innallaha sami'un alim, maka sesungguhnya Allah tu maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi ayat ni mempunyai banyak hukum hakam yang berkaitan dengan berkaitan dengan ayat, yang mana lebih-lebih lagi dalam bab munakahat lah, dalam bab munakahat, dan juga dalam bab muamalat, sebab dia berkait dengan sumpah. Namun perlu dulu kita masuk pada asbabun nuzul ayat ni, yang mana ayat ni diturunkan disebabkan peristiwa seorang sahabat iaitu Abdullah bin Rawahah. Sayyidina Abdullah bin Rawahah, antara sahabat Nabi yang awal masuk Islam dari kalangan Ansar. Dalam perjanjian, boleh tengok kalau sahabat Ansar yang paling awal ni, mereka ni menyertai perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Dan Abdullah bin Rawahah ni diikut perjanjian Aqabah pertama, lagi awal lah. Jadi Abdullah bin Rawahah ni antara sahabat yang awal dalam kalangan Ansar. Sebab itulah dia antara individu yang paling disukai Nabi SAW. Nabi suka pada Abdullah bin Rawahah. Dan juga salah satu kelebihan Abdullah bin Rawahah ni, dia ni boleh bersyair. Dia ni dalam kalangan penyair. Bila sebut penyair dalam kalangan sahabat ni, mereka ni dianggap macam selebriti lah. Mereka ni dianggap selebriti. Kalau zaman sekarang ni, siapa yang diangkat-angkat tu jadi yang paling popular, yang paling berjaya dalam bidang tu, kalau zaman Nabi ni penyair lah orang yang paling terkenal sekali, paling diangkat. Bahkan penyair punya tingkatan ni, kalau dalam budaya orang Arab ni, penyair punya kedudukan ni dia lebih tinggi daripada seorang panglima. Tu hebatnya penyair. Jadi bila mana masuk Islam ni, mula ramai sahabat ingatkan, sahabat Nabi ingatkan Islam ni tolak syair. Sebab dalam Quran sebutkan wasyu'ara yatta'ibuhumul ghawun. Yang mengikut penyair tu, tukang-tukang syair tu adalah orang-orang yang ghawun, orang-orang yang lalai, orang-orang yang ghawun, orang-orang yang sesat. Jadi antara sahabat-sahabat ramai yang boleh bersyair ni jadi macam fras lah. Rasa macam kecewa sikit dan sedih bila mengetahui bahawa ramai, ni menandakan bahawa akan ramai orang-orang yang sesat mengikut kami. Tapi turun ayat selepas tu, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa dzakarallaha katsira, melainkan maksudnya ada pengecualian, maksudnya syair ni dibolehkan. Syair ni dibolehkan. Illal ladzina amanu, mereka, innal ladzina amanu wa amilus solihat, mereka yang beriman, mereka yang beramal soleh, wa dzakarallaha katsira, yang banyak menyebut, banyak mengingat kepada Allah. Jadi sama hal keadaannya kalau dalam menyanyi ke bernasyid, kalau banyak menyebut nama Allah, maka tidak ada masalah. Okay. Jadi hal yang berlaku pada zaman seorang sahabat iaitu Abdullah bin Rawahah bersama seorang sahabat iaitu Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir ni antara sahabat yang muda. Mereka ni bertengkar, berselisih faham lah. Sehingga kan Abdullah bin Rawahah mengatakan bahawa demi Allah, aku tak akan masuk lagi rumah kamu Nu'man bin Bashir. Aku tak akan masuk dan tak akan bercakap lagi dengan kamu. Dan tak akan berbaik dengan kamu selama-lamanya. Demi Allah, katanya. Kalau tak silap, mereka ni ada persaudaraan. Rasanya mungkin Nu'man ni anak saudara kepada Abdullah. Jadi bila mana dia dah dinasihati oleh seorang, dia menyesal. Akhirnya Abdullah menyesal. Abdullah bin Rawahah menyesal. Lantas dia kata, mana boleh, aku dah bersumpah. Aku dah bersumpah dengan nama Allah bahawa aku takkan lagi, aku dah terlanjur bersumpah, aku takkan lagi buat baik.
Maka turunlah firman Allah SWT mengatakan bahawa wala taj'alallaha urdah. Jangan kamu menjadikan sumpah kamu tu sebagai penghalang untuk kamu ni buat baik. Untuk kamu ni buat islah. Jadi bab hukum ni kita akan masuk. Okey, hukum hakam yang terkandung di dalam ayat ni, antaranya, pertama dulu kita sebutkan bahawa kita dalam bersumpah, kita dalam bersumpah ni yang paling utama sekali, kita mesti bersumpah dengan nama Allah sahaja. Kita hanya dibenarkan sumpah dengan nama Allah, tak boleh dengan nama lain. Ulama sepakat bahawa mengatakan bahawa bersumpah ni hanya boleh dengan nama Allah sahaja. Haram bersumpah dengan nama lain. Tak boleh kita kata demi pokok ni, aku takkan buat sekian-sekian. Demi kambing ni, demi haiwanku, aku takkan buat sekian-sekian. Tak boleh, hukum dia haram. Yang dibenarkan kita bersumpah hanyalah dengan nama Allah SWT sahaja. Sama ada dengan nama Allah ataupun dengan asma Allah, ataupun dengan nama-nama Allah yang lain. Dengan nama Allah Al-Ghafur, Al-Qahhar, tak ada masalah. Adapun sekiranya menggunakan nama lain, contohnya dengan wadduha, demi waktu duha, aku takkan buat sekian-sekian, aku akan buat sekian-sekian, haram hukum dia. Jadi dalam Quran tu sebut wadduha, tak ada masalah pula. Wattini wa zaitun, tak ada masalah. Maka bagi Allah SWT sendiri boleh sahaja bersumpah dengan apa sahaja yang dikehendaki, benda-benda baik yang dia kehendaki. Allah boleh sahaja bersumpah dengan ciptaan-ciptaannya, tak ada masalah. Tapi bagi kita sebagai hamba tak boleh. Hanya sumpah dengan nama Allah ni hanyalah hak bagi makhluk. Sedangkan bagi Khaliq, yang ini Allah SWT, boleh bersumpah dengan apa sahaja. Nak menunjukkan peri pentingnya sesuatu yang dikatakan dalam Quran. Okey. Jadi firman Allah SWT, la yu'akhizukumullahu billaghwi fi aymanikum. Okey, jadi kita ringkaskan bab hukum hakam ni, kita ambil ringkas. Yang pertama, yang kedua tadi berkenaan sumpah ni hanya boleh dengan nama Allah. Yang kedua, bagaimana dengan sumpah sia-sia? Seperti mana dalam firman Allah, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum. Okey, dalam nak faham ni, kita kena faham jenis sumpah pula. Sumpah ni ada 3 jenis. Pertama, sumpah yang sia-sia, laghwun. Yang ni yang disebutkan dalam ayat tadi. La yu'akhidukumullahu billaghwi. Tapi dia ada khilaf dalam kalangan ulama memahami perkataan laghu. Jadi ni sumpah sia-sia. Sumpah sia-sia ni maksudnya sumpah yang diucapkan tapi tak ada niat. Sumpah ni diucapkan tapi tak niat. Dia bukan datang daripada hati. Yang kedua, sumpah muaqqadah. Muaqqadah ni sumpah yang memang diniatkan. Sumpah yang diniatkan, yang mana apabila dia sebut sumpah tu memang berserta dengan niat, dan apabila dilanggar wajib bayar kafarah. Contoh, saya takkan minum arak lagi, saya takkan berjudi, saya takkan ambil dadah. Dia tengok langgar juga. Saya takkan kahwin dua, tengok kahwin juga. Jadi yang ni wajib. Bila mana berserta dengan niat, bukan memang dia bukan disebabkan terlucur ataupun memang terbiasa. Yang ni wajib dia selesaikan dengan kafarah. Dan yang ketiga adalah sumpah ghamus. Ghamus ni adalah sumpah palsu. Yang ni hukum dia haram. Hukum dia haram. Yang mana tidak ada jalan untuk menebusnya. Apabila dia sumpah benda yang palsu, yang memang tak ada, yang memang menipu dalam sumpahnya tu, maka sumpah ni adalah sumpah yang dilaknat. Yang mana tak boleh kafarah. Kalau dia langgar sumpah menipu ni, sumpah abang tak buat benda ni, padahal dia buat.
Sumpah dia dah bersumpah dan dia menipu dalam sumpah dia. Dia menipu dan sumpah dia, maka sumpah ni adalah dikira sumpah ghamus, sumpah palsu, dan dia termasuk dosa-dosa besar. Dan ghamus ni disebutkan dalam Quran lah, bahawa antara dosa yang menjerumuskan seorang itu masuk ke dalam neraka. Ni 3 jenis sumpah. Pertama, sumpah benar tapi sekiranya dilanggar ada kafarah. Satu lagi, sumpah yang palsu. Bila mana dilanggar, dah memang dilanggar lah apabila dia menipu tu, maka tidak ada kafarah. Yang ni tak ada kafarah. Dia memang memang dia punya penyelesaian adalah dosa dia lah, dosa dan azab yang akan terima. Maksudnya tak ada pilihan lain melainkan dia taubat nasuha. Jadi yang dibincangkan di sini adalah yang pertama, iaitu sumpah lagha. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat sumpah lagha ni adalah sumpah yang tidak ada niat. Seperti mana kata-kata seorang, demi Allah aku jual dengan harga sekian-sekian, tapi semua tidak diniatkan untuk bersumpah. Maka ini dikatakan sebagai tidak mengapa. Yang kedua adalah pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Sumpah sia-sia itu adalah bersumpah tentang sesuatu atas dasar sangkaan, kemudian ternyata berbeza dengan kenyataan. Inilah yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas dan Abu Al-Hasan. Contohlah dia bersumpah dengan sangkaan. Yang dimaksudkan lagha sini bukanlah asal dia terlucur daripada mulut dia. Tapi yang dimaksudkan sumpah lagha di sini adalah sumpah yang dia sangka macam tu, rupanya salah. Contohnya dia ingat harga minyak turun, lepas tu dia pergi sampaikan cerita kat orang. Lepas tu orang kata, betul ke? Ya, aku sumpah demi Allah. Dia cakap macam tu. Sumpah demi Allah harga minyak turun, rupanya itu berita palsu, dia pun tak tahu. Maka tu yang dimaksudkan sumpah lagha. Adapun sumpah yang sengaja, yang disebut-sebut disebabkan dia terbiasa, maka tu tak dianggap sumpah yang dimaafkan. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah berkenaan ilah. Ilah ni seperti mana di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sebab pada zaman Umar banyak menghantar tentera-tentera keluar ke perbatasan luar negara Islam, sehingga kejauhan. Jadi ada yang tak balik sampai bertahun-tahun. Jadi apabila Sayyidina Umar pergi rumah ke rumah, mendapati banyak perempuan-perempuan yang merintih sedih, disebabkan suami-suami mereka ni tak pulang-pulang. Jadi apabila ditanyakan, Sayyidina Umar bertanya kepada setiap seorang, kamu ni boleh tahan berapa lama hidup macam ni? Jadi ada yang bagi jawapan setahun, ada yang bagi jawapan sampai bila-bila pun aku boleh tahan, ada yang bagi jawapan 4 bulan. Jadi bermula saat tu Sayyidina Umar telah mengeluarkan satu hukum, dan diambil sehingga sekarang. Seseorang suami tu apabila meninggalkan isteri dia, tidak boleh lebih daripada 4 bulan. Dari bermula saat tu Sayyidina Umar buat satu qarar, tentera-tentera yang dihantar tidak boleh lebih 4 bulan. Apabila sampai 4 bulan mereka mesti balik. Mereka mesti dipanggil balik. Jadi hukum yang sama juga terpakai pada kita di zaman sekarang ni. Apabila kita tinggalkan isteri, tak boleh lebih daripada 4 bulan. Tak kira bersumpah ataupun tidak. Kalau bersumpah pun tak boleh lebih 4 bulan. Apabila lebih dah sampai 4 bulan, si isteri boleh pergi berjumpa dengan mahkamah, meminta, dan hakim akan minta supaya suami ni pertimbangkan sama ada nak meneruskan perkahwinan ni ataupun tidak. Tapi kalau bab redha tu cerita lain lah. Isteri tak kisah, isteri tak ada masalah. Tapi ni sekiranya bagi isteri-isteri yang tidak tahan lah, mereka boleh minta, ada hak untuk minta supaya dilepaskan ataupun sebagainya. Tapi tu hak tu akan kembali pada suami juga. Okay, yang terakhir yang disebut sini, ada tak sumpah laknat? Sumpah laknat. Okay. Jadi terlebih dahulu kita sebutkan sumpah laknat ni tak ada. Sumpah laknat tidak ada dalam syariat, sumpah laknat tidak berlaku dalam bab perundangan, melainkan dalam bab mubahalah sahaja, dalam menentukan benar ataupun tidak. Nabi pernah bersumpah laknat apabila berdebat dengan seorang pendeta Nasrani.
yang datang ke Madinah dan Nabi menang dan Nabi sumpah laknat. Sumpah laknat maksudnya sekiranya aku betul maka kau akan ditimpa sekian-sekian. Dan hal tu betul-betul berlaku pada pendeta tersebut. Adapun sumpah laknat di dalam hal-hal mahkamah, dalam syariat tidak pernah meletakkan, tak pernah bincangkan. Jadi orang yang kata saya sumpah laknat bahawa saya tak bersalah, sekiranya saya betul-betul melanggar sumpah saya ni, saya kena laknat Allah, tak ada. Benda ni tidak ada termasuk dalam bab perundangan, sebab kalau urusan penjenayah ataupun bab mahkamah, dia mestilah dibuktikan dengan pembuktian di mahkamah sahaja. Okey, jadi cukup setakat tu. Minta maaf sebab perlu menjelaskan dengan pantas lah, dengan cepat. Allah alam, yang baik itu datang Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri. Qul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.